Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nusitu. Amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat sama-sama kita hadir pada malam ini untuk solat maghrib berjemaah. Khususnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu kepada kita sama-sama untuk duduk selepas maghrib mendengar tazkirah kuliah maghrib pada malam ini. Moga-moga dia menjadi bekal amal yang saleh untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, rujukan muktabar dalam fiqh mazhab Syafi'i, dan kita membaca bab solat Jumaat, satu tajuk dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab ni. Kita ambil satu tajuk kecil iaitu solat Jumaat, merupakan karya agung Al-Imam An-Nawawi, diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pahang. Dan kuliah yang terakhir kita ialah pada muka surat 145, iaitu pada 11 hari bulan 9 yang lalu, hampir 2 bulan. Bulan 10 saya tak ada di sini, di luar. Dan banyak tajuk telah kita bahaskan tentang Jumaat ini. Kita telah membahaskan tentang pengenalan kelebihan Jumaat, hukum solat Jumaat bagi kanak-kanak, orang gila, orang perempuan, solat Jumaat orang musafir, hamba, pesakit, orang buta, solat Jumaat bagi orang yang bermukim, yang tidak mendengar azan, solat Jumaat bagi orang yang takut, yang ditimpa hujan, yang menemani pesakit, solat Jumaat bagi orang yang ada keuzuran tetapi hadir juga ke masjid, hukum solat Jumaat pada hari raya, solat Zuhur bagi orang yang tidak wajib mengerjakan solat Jumaat, hukum solat Zuhur sebelum luput solat Jumaat, hukum meninggalkan solat Jumaat bagi orang yang musafir, kemudian berjual beli pada hari Jumaat, tempat mendirikan solat Jumaat, kemudian bilangan ahli solat Jumaat. Kita masih berada pada tajuk itu, bilangan ahli solat Jumaat. So dalam tajuk ini bilangan ahli solat Jumaat, yang mana pada mula bab ini kita dah bawakan kalam daripada musannif pengarang kitab Al-Imam An-Nawawi. Dia letakkan hadis Jabir menceritakan, bagi kita mazhab Syafi'i lah, kita berpegang kepada hadis itu, yang mana menyebutkan 40 orang. Bila ada 40 orang dan lebih, maka kena buat solat Jumaat. Kemudian diceritakan oleh musannif pengarang apa syarat-syarat yang perlu hadir untuk solat Jumaat itu. Kemudian dibahaskan tentang solat Jumaat bagi orang bermukim, orang bermastautin. Ada dua pandangan ulama. Itu kuliah kita yang lalu. Diceritakan tentang 40 orang. Adakah 40 tu termasuk dengan imam, dengan khatib ataupun tidak. Kemudian dibawakan qaul-qaul, pandangan-pandangan daripada mazhab-mazhab yang lain. Kita tengok tajuk ni. So hari ni kita ambil balik tajuk perbandingan mazhab tentang bilangan ahli solat Jumaat. Bagi kita mazhab Syafi'i 40 orang kan. Kemudian adalah pandangan-pandangan yang lain itu yang dikhilafkan. Kemudian dibawakan tajuk, nak tengok dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i 40 orang, tengok mazhab lain ada berapa orang, apa dalil dia. Ini kita sentuh sikit dah, dia kata.
Kata pengarang dia kata, ini satu tajuk cabang tentang mazhab para ulama berkenaan bilangan ahli solat Jumaat yang disyaratkan bagi kesahihan solat Jumaat. Okey, pengarang diletakkan satu tajuk cabang nak nampakkan perbandingan antara mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain yang berkait dengan bilangan solat Jumaat ni kena berapa orang. Dia kata. Kemudian dia kata, supaya kita nampak mazhab-mazhab lain ni yang sah solat Jumaat tu bagaimana. Kan, mazhab lain. Okey. Yang pertama, kata pengarang, saya telah sebutkan bahawa mazhab kita ialah disyaratkan 40 orang ahli solat Jumaat. Yang layaklah, yang cukup syarat. Dia kata. Inilah juga qaul Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Kemudian Imam Ahmad dan Ishaq. Ia juga satu riwayat daripada Umar bin Abdul Aziz. Okey. Jadi banyaklah daripada mazhab kita, mazhab Syafi'i situ. Kemudian mazhab Imam Ahmad. Kemudian Ishaq. Kemudian riwayat daripada Umar bin Abdul Aziz. So banyak yang menggunakan pandangan pendekatan ambil 40 orang. Syarat untuk sah solat Jumaat itu. Itu yang pertama. Okey. Kemudian yang kedua dia kata, terdapat juga satu riwayat daripada beliau bahawa disyaratkan 50 orang ahli solat Jumaat. Siapa dia 50 orang tu? Daripada siapa? Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya Umar bin Aziz dia kata 40 orang. Ada juga Umar bin Abdul Aziz ni cicit kepada saya. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia juga ada pandangan dia kena 50 orang. Lepas ni kita tengok dalil dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rabi'ah berkata solat Jumaat sah dengan 12 orang je jemaah. Ada juga pandangan ulama dia tengok 12 orang pun boleh solat Jumaat. Ni mazhab lain kan. Ada pandangan dia. Nanti kita tengok dalil dia. Kemudian yang keempat, Imam Abu Hanifah. Ni mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, Al-Thawri, Al-Layth dan Muhammad rahimahumullah berkata ia sah dengan 4 orang jemaah termasuk imam. Ni. Yang keempat tu ada pandangan mazhab Hanafi dia boleh 4 orang. Itu yang kita guna masa Covid tu. 4 orang termasuk dengan imam. 3 orang makmum 3 orang makmum, seorang imam 4. Bilal seorang, Siak seorang kan. Kan. Okey. Kemudian ini diceritakan juga oleh Ibn Munzir daripada Al-Auza'i dan Abu Thawr. Qaul ini dipilih oleh Ibn Munzir. So banyak juga yang pegang kepada pandangan 4 orang. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ada orang lain pula menceritakan daripada Al-Auza'i dan Abu Yusuf rahimahumallah bahawa solat Jumaat sah dengan 3 orang jemaah termasuk imam. Ada. Ini cakap 3 orang. Boleh sah solat Jumaat. 3 orang termasuk imam. Imam, Bilal dengan Siak. 3 orang. Okey, itu yang kelima. Yang keenam dia kata, Al-Hasan bin Saleh dan Daud berkata, ia sah dengan 2 orang jemaah termasuk imam. Boleh 2 orang. Peringkat boleh 2 orang. Seorang imam, seorang Bilal. Inilah maksud qaul yang diceritakan oleh Ibn Munzir daripada Makhul. Ada pandangan begitu. Kemudian yang ketujuh. Imam Malik rahmatullah pula berkata, tidak disyaratkan sesuatu bilangan. Kalau ikut Imam Malik, dia kata, tak ada. Mazhab Maliki. Dia tak hadkan bilangan tu. Tertentu. Bahkan disyaratkan sekumpulan orang yang didiami sesebuah kampung. Dengan mereka serta berlaku jual beli antara mereka. Kalau ikut Imam Malik, bila ada kampung, ada berlaku jual beli dalam kampung tu, maka dah boleh dah buat solat Jumaat. Tak kisah berapa orang. Solat Jumaat tidak terhasil dengan 3 orang, 4 orang dan seumpamanya. Dia kata, maksudnya adalah beberapa orang. Bila berlaku jual beli, ada orang dalam kampung tu. Itu yang ketujuh. Dia tak kira bilangan. Itu pendapat Imam Malik. Kemudian yang ke-8, Ad-Darimi rahmatullah alaih menceritakan daripada qaul Al-Qashani bahawa solat Jumaat sah dengan seorang lelaki yang bersolat secara berseorangan. Terghariblah seorang.
Ada pendapat Ad-Darimi pula kata. Namun Al-Qasyani ni tidak boleh dikira dalam ijma'. Maksudnya tidak boleh dikira dalam pandangan orang yang ramai yang mengikuti dia. Bahkan mereka telah menukilkan ijma' bahawa disyaratkan bilangan tertentu pada ahli solat Jumaat. Mereka cuma berselisih pandangan dalam menentukan kadar bilangan tersebut. Sebagaimana yang saya telah sebutkan. Yang pandangan dari Mi kata seorang ni dia gharib lah. Pandangan tu dia bukan ijma'. Sebab ijma'nya kena ada beberapa orang. Bukan seorang. Kalau kata seorang tu nampak pelik lah. Rare sikit. Okey, kita tengok satu-satu. Bagaimana mazhab-mazhab ini, pandangan-pandangan ulama' ini, dalil dia ambil daripada mana. Sebelum ni kita dah bahaskan Al-Imam Syafi'i dalam mazhab kita dia ada dalil. Hadis Jabir. Kemudian pandangan-pandangan tentang hadis. Dia takhrijkanlah hadis tu. Dia bincangkan. Kemudian qaul-qaul dalam mazhab Syafi'i tentang bilangan 40, 39. Kemudian ada beberapa pandangan yang lain yang kita tengahkan kita dah bincang. So ini pandangan mazhab-mazhab lain. Kemudian nak tengok pula mazhab-mazhab lain tu yang kata beberapa orang ni apa dalilnya? Mana sumbernya? Begitu dia. Okey. Kata dalil para ulama. Okey, dalil para ulama dia kata. Hujah yang dikemukakan oleh pihak Rabi'ah dia kata ialah hadis Jabir rahmatullah alaihi dia kata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman yaumal jum'ah faja'at ghirun minasyam famfatala an-nasu ilaiha hatta lam yabqa illasna 10 rajulan. Bahawa Nabi SAW sedang berkhutbah sambil berdiri pada hari Jumaat. Pernah satu ketika, hadis Jabir ni dia menceritakan bahawa Nabi pernah satu ketika khutbah pada hari Jumaat. Dia ada kepada ketika itu, Jabir dia ada. Kemudian, lalu sekumpulan kafilah datang dari Syam. Datang, satu kumpulan gerombolan kafilah perdagangan daripada Syam datang ke Madinah. Maka orang ramai pun beredar ke tempat kafilah itu. Bila tengok kafilah datang, ni tengah khutbah Jumaat ni. Jadi tengok ada kafilah datang. Sebab kafilah ni datang bawa harta, bawa macam-macam lah. Sebab lepas balik berdagang kan. Masing-masing nak tengok keuntungan apa ke. Jadi kata Jabir, kata orang ramai pun beredar, bangun. Tengok kafilah datang, pergi kat kafilah tu. Sehingga tidak tinggal melainkan 12 orang lelaki sahaja. Kan? Tak ada tinggal melainkan 12 orang lelaki sahaja. Dia kata, tinggal 12 orang saja yang duduk depan Nabi yang benar khutbah pada ketika itu. Jadi, ini hujah yang digunakan oleh Rabi'ah. Yang dia kata tadi, solat Jumaat sah dengan 12 orang jemaah. Hadis daripada Jabir. Ada dalil. Maksudnya dengan 12 orang tu, Nabi teruskan khutbah. Tak adalah Nabi berhenti kata, so panggil semua duduk nak cukupkan 40 orang. Tak. 12 orang pun Nabi terus lagi khutbah dia. Manakala hujah yang dikemukakan dari para ulama yang lain pula ialah, dia kata, satu, yang pertama dia kata. Hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Abdillah Ad-Dawsiyah bahawa beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, al-jumu'atu wajibatun ala kulli qaryah wa illam yakun fiha illa arba'atun. Benar, satu ketika Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Solat Jumaat adalah wajib ke atas setiap kampung. Bila kita ada kampung sini, sekalipun tidak ada di kampung itu melainkan 4 orang sahaja. Ni hadis ni. Hadis yang disebut oleh Dawsiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni. Beliau mendaifkannya dan mendaifkan semua tariknya. Hadis ni hadis yang daif daripada Daruqutni. Ini pandangan yang ambil kata berapa orang tadi? 4 orang. So digunakan dalil yang ini. Okey. Kerana bilangan tersebut adalah bilangan ahli sekumpulan jemaah. Oleh itu ia menyerupai 40 orang jemaah. Maksudnya 4 orang tu sebahagian daripada 40. Kan?
Jadi dia ambil dalil itu. Itu dalil yang guna 4 orang. Maksudnya yang ambil 4 orang boleh semayang Jumaat. Itu dalil dia. Okey. Manakala hujah yang dikemukakan bagi para ulama yang mensyaratkan 50 orang jemaah pula ialah hadis Abu Umamah bahawa Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Fil khamsina jumu'atun walaysa fima duna dhalik. Kata, pada 50 orang terdapat solat Jumaat yang wajib ke atas mereka. Ini tidak terdapat pada bilangan yang kurang daripada itu. Abu Umamah disebut bahawa Nabi bersabda, kata Nabi, 50 orang kena buat solat Jumaat. Walaysa fima duna zalik. Kalau kurang daripada itu, tak boleh buat Jumaat. So ini ambil dalil ini pula. Kata kan. Okay, kata. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dengan isnad yang padanya terdapat 2 orang perawi yang dhaif. Tu dia berikan darjat status hadis itu. Kata 50 orang. Okey. Okey, kemudian para ashab kita pula berhujah. Ni ashab kita maksudnya ulama dan mazhab Syafi'i. Dia berhujah macam mana? Satu dia kata hadis Jabir. Hadis Jabir yang telah disebutkan oleh pengarang dalam kitab Al-Muhazzab. Tetapi hadis tersebut dhaif sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Hadis tu kita dah bincang dahulu. Hadis tu hadis Jabir, tapi hadis tu dhaif. Dan hadis tu digunakan oleh Imam Syafi'i dalam mazhab kita, dalam ashab Syafi'i. Sebab ulama hadis ni ada yang kebanyakannya dia memang lahir selepas imam mazhab. Imam mazhab ni bermula pada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ni dia 100 masuk 200 kan. Ulama-ulama hadis ni dia 200, 300 dia naik ke atas. Gitu. Jadi pembahagian hadis tu kepada dhaif, kepada sahih, kepada hasan tu disiplin ilmu tu dia susun kemudian. Maksudnya imam mazhab ni tak sempat nak tengok pembahagian itu. Dia tak masuk zaman itu. Okey, kemudian dia kata yang kedua, beberapa buah hadis lain yang sama maksud dengan hadis Jabir, namun semuanya dhaif. Ni bagi mazhab kita, mazhab Syafi'i ni kata 40 orang tu, satu tadi hadis Jabir, tapi hadis tu dhaif status dia. Kemudian ada juga beberapa buah hadis lain yang sama maksud dengan hadis Jabir. Maksudnya sama maksud, membawa maksud 40 orang dalam hadis tu. Sama maksud. Tetapi semuanya hadis tu dhaif juga. Tu dalam mazhab kita pegang dia kata. Hujah yang paling hampir, kata pengarang dia kata. Hujah yang paling hampir kepada kebenaran dan paling kuat ialah hujah yang dikemukakan oleh Al-Baihaqi dan para ashab daripada Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik rahmatullah alaihim, daripada ayahnya iaitu Ka'ab bin Malik. Dia kata, apa kata dia? Qala awwalu man jamma'a bina fil madinati Sa'd bin Zurarah qabla maqdamin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fi naqi'il Fadimat. Qultu kam kuntum? Qala arba'una rajulan. Ni riwayat inilah yang diambil yang paling hampir. Apa dia? Beliau berkata, dia kata, orang pertama yang menghadiri dan mengerjakan solat Jumaat sebagai imam bersama kami di Madinah ialah Sa'ad bin Zurarah. Dia kata, sebelum kedatangan Nabi SAW ke Madinah. Di Naqi' al-Khadimat, dia kata, saya pun berkata, berapa ramaikah kamu semua ketika itu? Beliau menjawab 40 orang lelaki. So kalau hadis ini, kalau kita ambil riwayat ini riwayat Baihaqi yang ni dia kuat sikit, dia kata. Ini hadis hasan. Yang tadi dhaif aja, hadis Jabir yang pertama, beberapa hadis tu dia dhaif, dia kata. Ini hadis hasan. Hasan ni maksudnya levelnya atas pada dhaif, lebih baiklah hasan. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Baihaqi dan lain-lain
daripada sanad-sanad yang sahih. Ada sanad yang sahih. Al-Baihaqi dan lain-lain berkata hadis ini sahih. So dia katakan ada disebutkan hasan, ada disebut hadis dengan lafaz begini adalah sahih. Maksudnya bagi mazhab kita lah. Okey, kemudian kata pengarang, An-Naqi' di sini adalah dengan huruf nun, bukan dengan huruf ba, iaitu baqi'. Ini disebutkan oleh Al-Khattabi, Al-Hazimi dan lain-lain. Sebab ini melibatkan tempat. Tempat ada naqi'. Biasanya kalau dalam hadis-hadis Nabi ini disebut naqi' ini tempat. Orang ingat naqi' ke baqi'. Kalau baqi' itu kita biasa dengar. Perkuburan baqi' kan. Ini naqi'. Ada nama tempat dia naqi'. Maka para ulama bila disebut benda yang agak ganjil, jarang sikit dia terangkan. Ini memang betul dengan huruf nun, bukan dengan huruf ba. Tak nak kita keliru. Memang ada tempat. Nama dia naqi'. Kemudian perkataan al-khadimatu pula adalah dengan baris atas pada huruf kha yang bertitik dan dengan baris bawah pada huruf dad yang bertitik. Wah, ni Arab ni lah. Bila dia dia mensyarahkan hadis, menceritakan baris pun dia terang. Yang ni bagi atas, yang ni bagi bawah, supaya orang baca tak silap. Okay. Syekh Abu Hamid berkata dalam ta'liqnya, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Naqi' Al-Khadimat ialah sebuah kampung milik Bani Bayadah, berdekatan Madinah pada jarak 1 batu dari perumahan Bani Salimah. Maksudnya daripada Masjid Nabi tu lebih kurang satu batu. 1 batu ni 1 kilometer lebih lah. Kan? Situ tempatnya yang dikatakan An-Naqi'. Bukan Al-Baqi'. Kalau Baqi' itu perkuburan. Kata. Kemudian kata pengarang, para ashab kita berkata, cara berdalil dengan hadis di atas adalah dengan berkata umat Islam telah berijma' bahawa disyaratkan bilangan tertentu pada ahli solat Jumaat. Sedangkan solat fardu yang asal ialah solat zuhur. Oleh itu, solat Jumaat tidak sah melainkan dengan bilangan jemaah yang telah sabit padanya ketetapan syarak. Pada ulama dan mazhab kita, digunakan hadis ini. Digunakan hadis ini, hadis yang dikemukakan oleh Baihaqi daripada Abdul Rahman bin Ka'ab ini, hadis ini sebab status hadis ini adalah sahih. Kan? Dan hadis ini cerita 40 orang lelaki. Kalau hadis sebelum ni yang Jabir yang guna pada matan dalam kitab ini, maka itu hadis Jabir, itu hadis dhaif. Tak nak. Maka dicari hadis lain yang 40 juga tapi statusnya sahih supaya nak menguatkan hujah 40 orang itu. Maka diambil itu. Okay, keharusan solat Jumaat dengan 40 orang jemaah telah pun sabit dengan dalil yang sahih. Tu. Oleh itu, ia tidak harus dikerjakan dengan bilangan jemaah yang kurang daripada 40. Melainkan dengan dalil yang jelas. Okay. Bagi kita mazhab Syafi'i, kita ambil yang 40. Hadis beberapa hadis dhaif dan ambil dalil yang atas ni hadis yang sahih. Maka kurang daripada 40, dia kata tak boleh. Dia kata. Di samping itu telah sabit juga bahawa Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah wahai para sahabat dan umatku sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Dan ini juga hadis, merupakan hadis sahih, sahih Bukhari. Okey. Pada masa yang sama, tidak sabit bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan solat Jumaat dengan bilangan jemaah yang kurang daripada 40. Tengok, ulama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mula tadi dia bawakan dalil kata 40 orang. Dalilnya dhaif. Beberapa kerat dalil dhaif juga. Kan? Kemudian bawa dapat satu dalil sahih. Kan? Kemudian buktikan pula bagaimana nak sabitkan 40 orang tu. Dia kata pada masa yang sama dia kata tak ada yang riwayat daripada Nabi SAW yang Nabi ni solat Jumaat dengan bilangan yang kurang daripada 40 orang. Dia tak jumpa, dia kata. Ada pun hadis yang menceritakan bahawa para sahabat beredar ketika Nabi sedang berkhutbah sehingga tidak tinggal melainkan 12 orang sahaja, maka tidak dinyatakan dalam hadis ini bahawa baginda memulakan solat Jumaat dengan 12 orang jemaah sahaja.
Cuma dia cerita hadis tu, tengah Nabi khutbah, ada kafilah datang, sahabat-sahabat bangun, tinggal 12 orang. Kan? Tinggal 12 orang. Tapi tak cerita bahawa adakah Nabi sampai sembahyang tu 12 orang je yang tinggal. Tak ada. Tak disebutkan begitu. Bahkan boleh jadi mereka atau orang lain telah kembali semula ke dalam masjid. Lalu mereka menghadiri rukun-rukun khutbah dan solat Jumaat. Kata pengarang itu. Boleh jadi dia pergi tengok kafilah tu. Kemudian datang balik. Solat, dengar khutbah tu balik. Rukun-rukun ni semua syarat. Dan sembahyang dengan Nabi SAW. Boleh jadi begitu. Kata pensyarah hadis ni. Kemudian dikatakan di samping itu ada disebutkan dalam riwayat Muslim, apa dia kata? Infaddu fil khutbah, dia kata. Mereka beredar semasa khutbah, yakni sedang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ada riwayat yang lain ada Muslim dia kata. Manakala dalam satu riwayat Al-Bukhari pula disebut infaddu fi salah, mereka beredar semasa solat, iaitu solat Jumaat sedang didirikan. Kata. Solat dalam riwayat ini dihuraikan dengan makna khutbah. Maksudnya khutbah tu memberi masuk solat. Dia kata. Bagi menyesuaikan antara pelbagai riwayat. Maksudnya situ dah tengok banyak riwayat. Ada kata tengah khutbah. Ada kata Nabi tengah solat. Yang mana para sahabat ni dia bangun. Cuma dia katakan solat yang masukkan di sini ialah khutbah. Dia kata. Oleh itu yang dimaksudkan dengan solat ialah khutbah. Kerana orang yang menunggu solat dikira berada dalam solat. Apatah lagi disebut dalam satu riwayat bagi Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi yang menyebutkan annahu munfaddu falam yabqa illa arba'una rajulan. Kita ada riwayat daripada Baihaqi dan Daraqutni, dia kata bahawa mereka beredar lalu tidak tinggal melainkan 40 orang lelaki sahaja. Ada juga riwayat begitu, kata dah bangun, ada tinggal 40 orang. Namun yang masyhur dalam pelbagai riwayat ialah yang tinggal tu 12 orang. Ada Daraqutni punya dengan Baihaqi, dia kata tak, yang baki tu ada 40 orang. Tapi riwayat yang masyhur disebut hanya 12 orang sahaja. Okey. So kita nampaklah tu. Jadi hujah-hujah ini semua digunakan oleh para ulama dalam mazhab kita nak membuktikan pandangan dalam mazhab kita, ashab kita tu kuat. Yang 50 dia tak nak ambil. Yang 40 ambil hadis yang sahih. Kemudian yang bawah daripada 40, kes 12 tu memang ada benda-benda yang perlu diperhalusi. Ada juga kata 40, ada kata mereka patah balik dengar Nabi berkhutbah, kemudian semayang bersama. Jadi beginilah cara ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i berhujah. Dia menguatkan hujah-hujah untuk mengatakan 40 orang itu. Maka dia merupakan ijtihad para ulama. Bagi kita mazhab Syafi'i 40 orang. Namun demikian kita tahu ada mazhab-mazhab lain. Ada kata 4 orang, ada 3 kata 3 orang, ada kata 2 orang, ada kata 12 orang, ada yang lebih kata 50 orang. Imam Malik dia kata tak kira pula, kan? Tak perlu nilai. Janji ada kampung orang jual beli ada. Ramai 6-7 orang dah boleh buat solat Jumaat. So itu merupakan kepelbagaian dalam pandangan memahami bilangan yang perlu hadir untuk sah solat Jumaat. Okey. Okey, habis tajuk tu. Okey, pengarang dia bawa satu tajuk, bolehkah solat Jumaat di kampung? Okey, di qaryah, kampung ni qaryah lah. Dibuat tiba-tiba macam kita kat sini, suasana Malaysia ni kita tak boleh lah, kita tak buat solat Jumaat suka-suka sebab kita sini ada undang-undang, kan. Dan bila nak buat solat Jumaat tu dia kena ada kebenaran daripada pemerintah, kan. Baru boleh buat solat Jumaat. Itu semua orang tahulah. Cuma dalam kitab ni dia bahaskan, kata, bolehkah solat Jumaat di kampung? Dia kata, persoalan cabang, dia buka satu cabang baru. Jika dalam sebuah kampung terdapat 40 orang ahli, maksudnya ahli yang dah cukup syarat untuk solat Jumaat, dia kata, maka dia kata satu, dia sebutkan kat sini, sahlah
solat Jumaat mereka di kampung mereka. Kata. Dan wajiblah mereka mengerjakannya. Sama ada di kampung itu terdapat pasar dan sungai ataupun tidak. Sama ada dalam kampung tu ada pasar, ada sungai ataupun tak ada. Dia orang je dalam kampung itu. Dia kata, inilah juga kaul Imam Malik, pandangan Imam Malik, Imam Ahmad, Ishaq dan majoriti ulama. Dia kata. Ini juga diceritakan oleh Syekh Abu Hamid daripada Umar, anaknya iaitu Abdullah bin Umar dan juga Ibnu Abbas. So ada pandangan begitu dia katakan. Bolehkah solat Jumaat di kampung kalau cukup 40 orang yang cukup syarat, dia kata. Cukup syarat keahlian untuk solat Jumaat. Dia kata sah solat Jumaat di kampung mereka dan wajib mereka mengerjakannya. Dan dia tak ambil kira adakah kampung tu ada sungai ke ada pasar tu, tak ambil kira. Dan berapa ulama-ulama juga setuju dengan pandangan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Abu Hanifah, Imam Hanifah dan Ats-Tsauri berkata, solat Jumaat tidak sah melainkan di pekan. Di kawasan pekan, kawasan bandar. Ataupun bandar yang menghimpunkan ramai penduduk. Bila dah ramai orang. Bukan ni masuk di kampung ni kita pergi jauh, ceruk sikit lah. Ceruk sikit, bukan macam ni kita mengamai sini. Maksudnya ada satu tempat yang jauh ke ceruk sikit, kampung ke dalam sikit, tiba-tiba ada 40 orang dekat situ kan. Cukup syarat. Macam mana? Nak buat Jumaat ke? Tak nak. Gitu isu dia. Tapi Imam Abu Hanifah Ats-Tsauri berkata, solat Jumaat tidak sah melainkan dibuat di pekan, di bandar yang menghimpunkan ramai penduduk. Kemudian Ibnu Munzir menceritakan kaul seumpama ini daripada Ali bin Abi Talib, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin dan An-Nakhai. Di samping itu beliau berhujah untuk mereka dengan sebuah hadis daripada Nabi SAW yang bersabda, la jumu'ata wala tashriqa illa fi Misri. Dia kata, tidak harus solat Jumaat dan solat hari raya melainkan di pekan ataupun bandar. Maksudnya nak buat solat Jumaat tu dia kena bukan kawasan terpencil yang tak ada orang semua. Maksudnya dia bawa ni kena solat Jumaat ada hadis daripada Nabi, kena kawasan pekan, kawasan bandar, kawasan ada orang, baru boleh didirikan. Sebab ni dia tanya tadi, bolehkah solat Jumaat buat di satu-satu kampung yang terpencil aja? Bila cukup 40 orang. Okey. Kemudian manakala para ashab kita pula berhujah dengan hadis Ibnu Abbas yang berkata, hadis Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas, dia kata, inna awala jumu'atin jumi'at ba'da jumu'atin fil masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjidi Abdul Qais bijuwatha minal bahraini. Dia kata, sesungguhnya solat Jumaat pertama yang dihadiri dan dikerjakan selepas solat Jumaat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah di Masjid kabilah Abdul Qais di Juwatha di Al-Bahrain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dia kata. Okey. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik yang telah disebutkan dalam tajuk cabang sebelum ini. Sebelum ni tadi kita dah baca dah hadis Ka'ab bin Abdul Malik. Adapun hadis yang mereka berhujah dengannya di atas, maka ia daif, lagi disepakati atas kedaifannya. Ia juga mauquf pada Ali radhiyallahu anhu dengan isnad yang daif lagi munqati'. Ni nak ceritakan bahawa kalau mazhab kita pula dia berhujah yang 40 orang tu dibawakan sini riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi SAW buat solat Jumaat yang pertama selepas daripada Jumaat di Masjid Nabi ialah di Masjid kabilah Abdul Qais di Juwatha Al-Bahrain. Kemudian dibawa balik hadis Ka'ab yang menyebutkan bilangan 40 orang sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Okey, itu pandangan. Sebab apa tadi? Dia bawa tajuk, bolehkah solat Jumaat di kampung bila ada 40 orang? Jadi dalam
mazhab kita dia kata boleh buat dan juga sah dia kata. Okey. Kemudian dia masuk satu tajuk kecil baru dia kata. Perbandingan mazhab tentang tempat solat. Tadi bilangan 40, 40, 40, 40. Mazhab kita datangkan hujah satu. Okey ni. Sekarang ni dia bawa pula tajuk yang akhir ni dia kata. Perbandingan mazhab tentang tempat solat Jumaat pula. Nak tengok. Dari sudut tempat tu ada beza juga dia kata. Ini satu tajuk yang cabang dia kata. Yang pertama, solat Jumaat tidak sah di sisi mazhab kita, melainkan di kawasan bangunan-bangunan yang didiami oleh orang-orang yang sah solat Jumaat dengan mereka. Ia juga tidak sah di padang pasir. Ini juga kaul Imam Malik dan juga lain-lain. Okey. Solat Jumaat disebutkan tidak sah di sisi mazhab kita, melainkan di kawasan ada tempat orang kediaman. Memang ada orang duduk betul. Rumah ini. Ada orang yang duduk. Barulah cukup syarat untuk mendirikan Jumaat. Kena orang tu betul bermastautin kan. Memang ada betul. Ia juga tidak sah buat kat padang pasir. Tiba-tiba kumpul kat padang pasir. Memang bukan ada kediaman, tempat orang duduk mastautin. Dia kata tak juga, tak boleh kata. Dan ini juga pandangan kaul Imam Malik dan juga lain-lain. Jadi pandangan kita di sudut tempat ni, kita sama dengan mazhab Maliki. Dia ambil spek yang sama. Perlu ada bangunan, kena ada rumah, tempat orang duduk bertentu, baru boleh. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad pula berkata, para penduduk pekan atau bandar boleh mendirikan solat Jumaat di padang pasir, sama seperti solat hari raya. Okay. Bagi mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali, Imam Ahmad dia kata, penduduk orang kampung, orang pekan, orang bandar, dia boleh buat solat Jumaat kalau dia keluar pergi padang pasir, bukan di kawasan kampung tu tempatnya, dia boleh buat. Mazhab kita tak boleh. Sebab itu kalau kita tengok, kalau ada orang musafir sampai cukup ramai tu, mereka ni biasa je. Duduk dah, kalau hari Jumaat tu walaupun dia dah musafir, dia buat solat Jumaat. Bukanlah. Pada mazhab kita dia ambil pandangan dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Imam Ahmad. Kalau kita musafir, kita tak buat dah. Ini dalam kalangan musafir je. Contoh, tuan-tuan musafir satu bas, ada 50 orang. 50 orang naik sini, naik bas terus sampai nak pergi Kelantan. Tengah on the way, baru sampai Kuala Terengganu, berhenti bas tepi jalan hari Jumaat, buat sembahyang Jumaat ramai-ramai. Tu maksud dia. Kan? Itu bukan pandangan mazhab kita kan. Itu pandangan daripada Abu Hanifah dengan Imam Ahmad. Kita tak ambil pandangan itu. Maksudnya ada pandangan begitu. Saya pernah dulu satu sekali tu ada conference, seminar dekat Sulaimaniyah dekat Iraq. Masa tu banyak bentang paper. Dan kita wakil daripada seminar tu ada lebih kurang dalam ramai juga, dalam 80, 70, 80 orang. Tapi maksudnya 70, 80 orang, kebetulan dia tu mula daripada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari Jumaat tu duduk pagi tu bincang tentang Quran, sampai masuk waktu Jumaat tu semua berhenti duduk bentang-bentang sejadah sembahyang Jumaat. Dengan khutbah situ je. Dia bukan kira dah kerajaan ke apa. Dia bukan pandangan mazhab kita. Berlaku situ. Itu kat luar lah. Okay. Kemudian kata pengarang, para ashab kita berhujah dengan hujah yang dikemukakan oleh pengarang dalam tajuk ini, iaitu Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah mengerjakan solat Jumaat di padang pasir. Tu. Memang pada mula disebut Nabi tak buat. Dia kata. Padahal zaman mereka panjang dan solat Jumaat pula dikerjakan secara berulang-ulang kali, berlainan dengan solat hari raya. Hari raya ni jarang sekali, tapi solat Jumaat ni selalu, memang tiap-tiap minggu buat. Tapi Nabi kalau keluar ke padang pasir, mana dia perjalanan, Nabi tak buat solat Jumaat, kata pengarang. Okay. Kemudian tambahan pula, baginda SAW telah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sembahyanglah wahai para sahabat dan umat aku sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Jadi ulama ulang dalil ni. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sembahyang bagaimana aku sembahyang. Ada aku sembahyang kat padang pasir buat solat Jumaat? Tak ada. Gitu. Maksud dia begitu.
Janganlah kamu bijak, mandai buat solat Jumaat ke padang pasir. Tak ada. So, dalam mazhab kita, dia guna dalil itu. Okey. Kemudian disebut sini, adakah solat Jumaat sah dengan hamba dan orang musafir? Ini habis dah tajuk. Adakah solat Jumaat itu sah dengan hamba dan orang yang musafir? Dia kata. Persoalan cabang. Pertama dia kata, solat Jumaat tidak sah di sisi mazhab kita. Dengan hamba sahaya dan orang musafir. Ini juga kaul majoriti ulama' dia kata. Maksudnya kalau ada ramai hamba dan juga orang musafir yang ramai, tak cukup ahli Jumaat itu. Ada sampai berapa? 200 orang. Tapi kita punya ahli Jumaat kita ada berapa orang? Ada 36 orang saja. Tak cukup lagi kan? Tapi ramai orang musafir, golongan hamba sahaya ada sampai 200 orang. Maka tak sah dia kata. Tidak sah solatnya. Kena mazhab Syafi'i dia agak rigid, dia menjaga tu. Kena orang kampung yang mustautin duduk betul, ahli qaryah. Dan ada kampung, ada bangunan, ada rumah. Baru dia jadi Jumaat. Kau pergi berjalan dengan no, bukan. Bukan mazhab kita. Itu pandangan mazhab lain. Itu yang pertama. Kedua disebut Imam Abu Hanifah pula berkata solat Jumaat sah dengan mereka. Mazhab bagi mazhab Hanafi dia kata tak ada masalah. Solat Jumaat itu sah. Sebab dalam mazhab Hanafi dia tidak mensyaratkan 40 orang. Kemudian dia tidak mensyaratkan hamba orang musafir itu ada. Jadi keringanan dari sudut bilangan. Dari sudut sahnya tidak solat Jumaat itu. Okey ya. Habis itu tajuk. Habis tajuk berkaitan bilangan ahli solat Jumaat. So kita dapat rumuskan bahawa bagi mazhab kita 40 orang. 40 orang. Selain daripada 40 orang tu mazhab-mazhab lain. Ada 50, ada 12, ada 4 orang, 3 orang, 2 orang, ada tak kira berapa orang, tak payah kira pun ada. Itu mazhab lain. Dan setiap mazhab tu masing-masing ada dalil, ada hujah. Dan bagi mazhab kita, mazhab Syafi'i, kita menggunakan dalil apa? Dalil hadis Jabir. Dan juga beberapa hadis yang lain. Yang mana status hadisnya adalah daif. Namun demikian dibawakan hadis Ka'ab bin Abdul Malik. Yang tu hadis itu hadis sahih. Yang mana menceritakan bahawa sebelum Nabi berhijrah, para sahabat yang berada di Madinah tu dah buat solat Jumaat. Dan ditanya bilangannya berapa, dia kata 40 orang. Baru mereka buat solat Jumaat. Itu status tu. Untuk menguatkan hujah dalam mazhab Syafi'i. Maka mazhab-mazhab lain tu dengan hujah yang berbeza-beza kan. So kita nampaklah ada cuma dalam keadaan suasana kita kat Malaysia ni kita pakai yang standard. Tapi kalau tuan-tuan pergi keluar negara, tempat lain ialah kita mazhab yang berada pada ulul amri pada ketika itu. Kalau berlaku masyaqqah COVID, dah berubah hukum, maka keluasan dari sudut hukum tu dia berlaku. Kita boleh ambil pandangan yang lain. Ulama' dia akan berijtihad. Oh ni suasana tengah masyaqqah, maka dia ambil pandangan kedua. Daripada pandangan yang masyhur kepada pandangan yang rajih dan sebagainya. So ada keluasan. Jadi taklah kita rasa macam terkejut. Tiba-tiba sembahyang Jumaat 3 orang kan. Jadi terkejut. Kita ni pandangan mazhab begini kan. 10 orang, 20 orang dan sebagainya. Okey, habis tu bilangan ahli solat Jumaat. Okey, kita masuk pula tajuk. Ini tajuk baru, muka surat 151. Para jemaah beredar semasa solat Jumaat didirikan. Tadi ada isu yang mana tinggal 12 orang. Bagaimana pula kita nak bincang kalau tengah khutbah ada jemaah yang keluar? Kan? Keluar. Yang tinggal tu bagaimana? Patah balik ke orang tu. Bagaimana khutbah itu? Kan? Benda tu dia nak hurai. Sebab hadis tu ada. Dia kata, para jemaah beredar semasa solat Jumaat didirikan. Dia kata, qala musannif rahimahullahu ta'ala. Apa kata dia? Fa in ahrama bil adadi summa infaddu anhu fa fihi salasatu aqwal. Ada 3 pendapat kalau berlaku begitu dia kata. Ahaduha inna qasal adadu an arba'ina lam tanqa'idil jum'ah li'annahu syartun fil jum'ah fa syurita fi jami'iha kal waqti
Wathani in baqiya ma'ahu ithnan atammal jum'ah li'annahum yasiruna thalathatun wa dhalika jam'un mutlaqun fa ashbahal arba'ina. Wathalis yang ketiga in baqiya ma'ahu wahid atammal jum'ah li'anna al-isnaini jama'atun wa kharrajal muzaniyu rahimahullah qaulaini akharaini ahaduhuma in baqiya wahdahu jaza ayyutimmal jum'ah kama qala asy-Syafi'i rahmatullah fi imami ahram bil jum'ah summa ahdasa innahum yutimmuna salatahum wuhdanan raka'ataini. Okey, kita tengok apa terjemah dia. Dia kata, pengarang berkata, kata pengarang lah, jika imam bertakbiratul ihram dengan bilangan ahli solat Jumaat yang cukup, kemudian mereka beredar daripadanya, maka dalam persoalan ini terdapat tiga pandangan. Dia kata, jika imam takbiratul ihram dengan bilangan ahli Jumaat yang cukup. Mula-mula takbiratul ihram tu cukup 40 orang. Kan? Kemudian mereka beredar daripadanya. Maka dalam persoalan ini terdapat 3 kaul. Dah takbiratul ihram, tadi ada 40 orang, ada sebahagian keluar. Sedangkan imam dah takbiratul ihram. Sepatutnya kena cukup lah 40 orang nak salat Jumaat kan. Besar tiba-tiba tak cukup pula. Takbiratul ihram ada pula berhenti pula keluar kan. Apa isu yang berlaku dia kata. Bagi suasana begini dia ada tiga pandangan. Dia kata. Yang pertama, jika bilangan itu menjadi kurang daripada 40, maka solat Jumaat tidak sah. Dia kata. Kerana bilangan itu syarat pada solat Jumaat. Oleh itu ia disyaratkan pada semua bahagian solat Jumaat sama seperti solat sama seperti syarat waktu. Maksudnya kena pastikan kalau Jumaat tu ramai 60, 70, 80 orang, kalau ada yang beredar kena pastikan yang tinggal itu kena ada 40 orang. Kalau kurang daripada 40 maka solat jadi tak sah. Manalah imam nak tahu dia duduk kat depan. Jemaah pula dia bukan kira orang. Satu soft ni ada berapa? Mungkin pengusi kena kira lah nanti. Pengusi kena cek tengok. Ni dah lari dah separuh, dengar bunyi bom jatuh. Kan? Tengok bunyi bom jatuh, semua pakat lari. Tengok, ingat Israel tembak Gaza je. Rupanya sampai ke Jalan Khamis kan. Turun bom kat sini, pakat lari. Tinggal kira-kira 38 orang masuk dengan imam. Berhentilah. Kita pakat berhenti balik rumah kan. Kemah-kemah back balik kampung ke kan. Boleh adjust balik kan. So dia kena cukup 40 orang. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan. Dah azan ni. Tak bunyi. Tutup tunggu rasa 8.14 azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian ya. Saya sambung sikit lagi ya. Okey, alhamdulillah malam ni kita cover kita selesaikan bab yang membicarakan tentang bilangan ahli solat Jumaat, iaitu dalam mazhab kita. Ada kita mazhab Syafi'i dia kena 40 orang, dan dibahaskan juga mazhab-mazhab yang lain. Mazhab kita 40 orang, apa dalilnya? Apa kata ulama-ulama dan mazhab kita. Kemudian didatangkan juga pandangan mazhab-mazhab yang lain, kurang berapa orang, dan didatangkan juga dalil setiap mazhab itu bagaimana caranya, kan, bagaimana dalil-dalilnya. Sudah menjadi kepastian bila kita dah mazhab Syafi'i, maka dia akan carilah dalil hujah untuk menguatkan pandangan dalam mazhab kita, kan, supaya nak jadi kuat. Okey. Kemudian dibahaskan juga bagaimana kalau sembahyang itu di kampung, tempat tak ada orang cukup, tapi bilangan dia cukup 40 orang. Dan mazhab kita macam mana? Ujung kampung tak ada orang, bukan di pekan tempat orang ramai. Dibahaskan juga dalam mazhab kita, dia kata sah. Itu wajib juga buat kalau cukup 40 orang. Dia katakan. Okey, itu habis dan juga ditegakkan tentang perbandingan mazhab, tempat solat yang mana. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dia kena tempat tu memang bertentu. Ada bangunan, ada rumah, padang pasir tak boleh buat. Berbeza dengan mazhab Hanafi, mazhab Hanbali. Dia tak kisah. Jalan-jalan on the way berhenti sembahyang Jumaat, okey kan. Kita tak. Mazhab Syafi'i dia agak rigid di situ. Okey, kemudian kita masuk sedikit tentang para jemaah beredar semasa solat Jumaat. Tadi bilangan 40. Ini tengah solat Jumaat. Isunya tengah solat Jumaat. Tengah semayang ada jemaah beredar. Kan, kata. So macam mana hukumnya? Hukumnya dikatakan di sini, kata pengarang dia ada 3. Ada 3 hukum. Dia kata. Yang pertama, jika bilangan jemaah itu menjadi kurang daripada 40 orang. Kurang daripada 40, jadi 35 ke 38 ke, maka disebutkan Jumaat tu tak sah. Tak sah, kan. Maka oleh itu ia disyaratkan pada semua bahagian solat sama seperti syarat waktu. Jadi kena untuk solat Jumaat tu start pada takbiratul ihram sampai salam, bermula khutbah sampai ujung habis salam, semua tu kena cukup 40 orang. Baru dia complete set untuk Jumaat. Kalau kurang tak boleh mana-mana walaupun tengah semayang.
kurang. Itu pendapat yang pertama, kata pengarang. Kemudian dia datang dengan pendapat yang kedua. Dia kata, jika tinggal 2 orang, dia ramai tengah semayang tadi, cabut lari, bunyi bom. Bunyi bom meletup, semua pakut lari. Takut bom Israel tembak, kita biarlah kali ni kan, kumbulah turun. Lalu semua pakat cabut lari. Jika tinggal 2 orang bersama imam, dia kata 2 orang bersama imam, maka dia hendaklah menyempurnakan solat Jumaat. Ini pendapat yang kedua. Tadi yang pertama yang biasa, ini pendapat yang kedua. Jika tinggal 2 orang bersama dengan imam, maka dia hendaklah menyempurnakan solat Jumaat, sempurnakan solat Jumaat, kerana mereka menjadi 3 orang. Ada 2 orang makmum, seorang dengan imam, dia jadi 3. Dia kata bilangan ini ialah jamak mutlak. Dia kata, maksudnya kalau kita belajar bahasa Arab, 1 disebut mufrad, 2 musanna, 3 jamak. 3 maksudnya ramai, kan? 3 tu plural. 1 dengan 2 tu satu-satulah, macam singular dengan plural, kan? Maksud bila 3 tu dah ramai. Ini pendapat yang kedua, dia kata. Kerana dia kata bilangan 3 tu ialah jamak mutlak. 3 tu dah kira ramai. 3, 4, 5, 10, 100 dia akan kira jamak. Dia kata. Oleh itu ia menyerupai bilangan 40 orang. Dia kata walaupun ada 3 orang, tapi sebenarnya dia ni dah masuk kategori ramai. Dia tak bezakan bilangan 3, 4, 5, 10, 20, 40, tak beza. Sebab dia masuk dalam jamak. Itu pendapat yang kedua. Okay. Kemudian kata pengarang yang ketiga. Jika tinggal seorang sahaja bersama imam, dia kata, maka dia hendaklah menyempurnakan juga solat Jumaat. Kerana 2 orang masih dikira satu jemaah. Kan kita ni kalau nak semayang berjemaah, dia tak ada seorang semayang seorang. 2 orang tu kira dah berjemaah, kan? Nak berjemaah, 2 orang berjemaah lah, 3 lagi ramai berjemaah, kan? Seorang dia tak panggil berjemaah, berdua dia dah kira berjemaah. Maka kata pengarang, pendapat yang ketiga ni, dia mengambil kira jika tinggal seorang bersama dengan imam, maka kena sempurnakan juga solat Jumaat. Yang lain tu semua pakat lari, takut bunyi bom. Yang imam dia kuat, imam dan juga Bilal yang tinggal. Tadi imam Bilal ada dengan Syiah, kan? 3 orang. Ini jenis tinggal imam dengan Bilal je, kan? Yang lain semua pakat lari, kan? Baru lepas takbiratul ihram cabut semua dengan bom jatuh. Contoh, kan? Maka kata pengarang, dia kata, maka dia hendaklah menyempurnakan juga solat Jumaat itu. Kerana 2 orang masih dikira satu jemaah. 2 orang tu dia di jemaah, dia tak semayang seorang. Niat pun dia dah jadi niat imam, ada niat makmum. Kan? Kita tengok. Itu ada 3 pendapat. Dalam solat, lari dalam solat, kan? Cuma syarah dia ni panjang lagi. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Kita tengok apa pandangan pertama tadi, okey, itu standard lah. Yang kedua, ketiga ni apa hujah, apa dalil, apa pembahagian yang dibincangkan dalam mazhab kita. Kita tengok dalam kuliah yang akan datang, insyaAllah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.